Madya Dr. Abdul Manan Ismail yang akan membentangkan tajuk webinar kita pada hari ini, iaitu sorotan kelayakan mufti sebagai garis panduan fatwa. Jadi kepada pembentang kita, Profesor Madya Dr. Abdul Manan, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Dr. Nisa, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam webinar anjuran siapa tadi? Siraj dengan Jabatan Pendaftaran. Saya petang ni insya-Allah akan berkongsi sedikit tentang sorotan kelayakan mufti sebagai garis panduan fatwa. Okey. Okey, ada nampak kan slide je tak? Nampak. Baik. Nampak dah. Clear. Okey. Jadi sebelum tu okey. Okey dah. Okey. Pertama sekali, sebagai mukaddimahnya, sebagaimana kita tahu, fatwa merupakan pemberitahuan berkenaan hukum syarak dalam sesuatu isu yang dikeluarkan selepas terdapat pertanyaan mengenainya. Inilah kunci perbezaan antara fatwa dan juga ijtihad, ialah fatwa ini selepas terdapat pertanyaan. Sebab itu di antara rukun fatwa itu ialah mustafti, orang yang bertanya tentang fatwa, dan ada mufti, orang yang memberi fatwa. Artinya pemberitahuan tentang hukum syarak ini dikeluarkan selepas ada pertanyaan. Kalau ijtihad, dia tidak ada pertanyaan pun boleh diijtihadkan, tetapi fatwa ini selepas ada pertanyaan. Sebagaimana kita tahu, antara garis panduan fatwa ialah wasatiyah, menjatuhi kepelbagaian kelompok mustafti, mengambil kira maqasid syariah, kecermatan, ketelitian, dan lain-lain lagi lah, banyak. Cuma hari ini satu garis panduan yang menyentuh secara langsung kepada pihak yang mengeluarkan fatwa kita akan bincang, iaitu kelayakan mufti. Justru dalam syarat mufti ini, sebagaimana yang diketahui, ada dua yang utama, iaitu pertama syarat yang disepakati, yang kedua syarat yang tidak disepakati. Syarat yang disepakati dalam kalangan ulama yang tidak ada dispute,
Dan syarat yang kedua ialah syarat yang ada sedikit perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Kita masuk yang pertama, syarat yang disepakati ini sebagaimana dimaklumi, pertamanya beragama Islam. Sebab itu ini jelas kerana sebagaimana yang kita tahu dalam Quran pun disebut bahwasanya auzubillahi minasyaitonir rajim wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya jauh sangatlah orang yang tidak mentaati Allah Taala, artinya tidak menjadi seorang muslim untuk mengeluarkan sesuatu fatwa. Sebab itu dalam firman Allah Taala yang lain, kalau kita ingat, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang Allah Taala tidak menjadikan baginya nur, fama lahu min nur, maka tidaklah baginya itu nur. Dan ini syarat ini kalau kita buka kitab usul, kita akan dapati banyak ditulis oleh para usuliyun, antaranya Al-Amidi sebut, Imam Al-Ghazali sendiri sebut. Antara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ialah dia menjelaskan bahawa seorang yang ingin menjadi mufti itu mesti tahu tentang alam ini sifatnya baharu, dan baharu itu memerlukan kepada muhdis. Taklah dia ilmu kalam dia. Jadi orang ini dia mesti tahu dengan sifat-sifat yang disucikan Allah Taala dengannya dan apa yang mustahil baginya, dan tahu dengan bi'satul rasul dan sehingga akhirnya. Al-muhim, dia ini mestilah, dia sebut kalau kita baca kitab-kitabnya, dia sebut wal Islam syartul mufti la muhalah. Artinya syarat Islam, mufti Islam ini merupakan syarat mufti, tidak ada, maknanya tidak ada apa-apa lagi yang boleh kita bincangkanlah di situ. Yang kedua ialah mukallaf. Mukallaf ini jelas dalam sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Artinya terangkat qalam itu daripada 3, tidak dicatatkan dosa dan sebagainya, daripada orang yang tidur sehingga dia sedar. Maknanya kalau saudara dan saudari sedang tidur pada masa ini, terangkatlah. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, orang yang sabi sehingga dia yahtalim, sampai umur. Wa anil majnun hatta yaqila, orang yang gila sehingga dia berakal. Artinya syarat taklif ini, seorang itu menjadi mukallaf ini merupakan syarat yang utama yang tidak boleh dipertikaikan. Dan syarat yang tidak disepakati ini banyak. Kalau kita buka kitab-kitab Imam Nawawi ataupun siapa saja, Suyuti, kita akan dapati banyak syarat-syarat tidak disepakati. Kita akan bawa beberapa saja. Antara syarat yang disebut ialah tentang adil. Seorang mufti itu berlaku adil. Pentakrifan tentang adil ini banyaklah. Yang kita tahu biasanya meletakkan sesuatu pada tempatnya itu dikira adil. Tetapi antara yang ditarifkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah adil itu kita boleh ertikan sebagai lurusnya perjalanan dan din. Din ini cara hidup seseorang yang akan membentuk jati diri yang melazimi ketakwaan dan penjagaan maruah sehingga menghasilkan kepercayaan dan thiqah. Ini sifat adil itu. Syarat ini diwajibkan oleh jumhur ulama, majoriti ulama, antaranya Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, sebahagian Al-Hanafiyah dan sebahagian Al-Hanabilah. Tentu sekali mereka mempunyai dalil-dalil mereka yang tersendirilah. Antara sebagaimana yang kita faham tentang mengeluarkan fatwa ini, asasnya firman Allah Ta'ala pun disebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu fasikun, seorang fasik binaba, dengan satu berita, fatabayyanu, maka kena selidik, cek, pastikan itu benar dan sehingga akhirnya lah. Ini satu dipanggil zajrun ataupun peringatan dan tegahan untuk kita berpegang kepada qaulil fasik, perkataan orang yang fasik.
maka tidak diterimakan khabar ataupun penceritaan orang fasik. Bahkan kita wajib untuk tasabbuk ataupun tabayyun. Justru kalau mufti ini lebih-lebih lagi sebab dia membincangkan soal tentang hukum hakam. Jadi mesti dia bersifat sebagaimana seorang adil. Manakala sebagian ulama yang lain dia terima fatwa orang fasik, melainkan jika dia menzahirkan kefasikannya serta mengajak kepada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah seperti dia mengajak orang sembahyang zuhur 5 rakaat ataupun subuh 3 rakaat, sebab kita lewat sembahyang subuh, kata subuh kita sembahyang 3 rakaat. Ataupun bid'ah sayyi'ah yang lain, bid'ah yang tidak baik yang lain-lain lah. Yang syarat yang tidak disepakati lagi ialah lelaki. Memang jarang sekali kita mendengar mufti perempuan. Kalau di Malaysia ni belum adalah mufti perempuan, tapi jawatankuasa fatwa itu ada. Tugasnya sama dengan mufti saja. Artinya lelaki ini majoriti ulama menyatakan tidak syarat untuk seorang lelaki itu, mufti itu mesti seorang lelaki. Bahkan wanita juga dibenarkan memberi fatwa. Ini jelas dalam kalau kita melihat sirah Nabi SAW dan dalam hadis pun banyak menceritakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha selalu memberi fatwa dalam perkara ini. Jadi soal fatwa wanita ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang aneh dan satu perkara yang diterima pakai dalam oleh para ilmuwan lah. Antara contohlah kita boleh tengok satu dulu pernah seorang perempuan bertanya Aisyah, dia kata ataqdi ihdana as-salah ayyama mahidha, adakah salah seorang daripada kita ni kena qada semayang ketika hari haid? Aisyah kata haruriyatun anti, ada kamu ni dari Haruriyah, itu nisbah kepada Harurah, ini satu kampung di dekat dengan Kufah. Apa yang penting Aisyah kata kanat ihdana tahid ala ahdi Rasulullah SAW thumma la tu'mar biqada. Orang di zaman Rasulullah SAW ini orang yang haid tidak disuruh pun untuk qada sembahyang. Artinya Aisyah radhiyallahu anha memberi fatwa dalam beberapa kes dan banyak kes sebenarnya di zaman sahabat terdahulu. Sebahagian Asy-Syafi'iyah kata dia mesti fatwa ini hanya dikeluarkan oleh golongan lelaki, melainkan pengecualian diberikan kepada isteri-isteri baginda. Dia kata ialah Aisyah itu bolehlah sebab dia isteri Nabi, tetapi yang lain tidak boleh. Tapi kita lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan boleh untuk perempuan juga mengeluarkan fatwa. Adapun menyatakan bahawa hanya kepada perempuan itu sebab dalil mereka ini kias kepada imamah, iaitu pemerintahan. Pemerintahan ini dibenarkan kepada wanita. Jadi kias itu dianggap jauh sedikit daripada bertepatan dengan syarat-syarat kias yang tertentu. Kita lanjut sekarang. Kemudian syarat yang tidak disepakati lagi ialah mujtahid. Syarat mujtahid ini, sebab itu kalau kita buka kitab usul, biasanya perbincangan tentang mujtahid mufti ini dia seiring. Sebab seorang mufti itu dia mujtahid, seorang mujtahid itu biasanya dia mufti. Cuma dia adalah perbezaan tertentu, antaranya yang disebut tadi. Mufti ini apabila ada soalan dan dijawab itu mufti lah. Mujtahid ini tidak semestinya ada soalan dan sebagainya. Syarat mujtahid ini ada dua yang besarnya, itu syarat umum sebagaimana muslim, mukallaf dan adil. Kemudian ada syarat takhiliyah. Syarat takhiliyah inilah yang banyak dibincangkan, iaitu syarat yang melayakkan seseorang itu bergelar mujtahid. Banyak antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita buka kitabnya, ataupun Al-Imam As-Suyuti sendiri sebut dalam kitab Taqrirul Istinad fi Tafsir Al-Ijtihad.
Antaranya dia mesti mujtahid ini mestilah menguasai ilmu berkaitan Al-Quran. Dan ilmu berkaitan dengan Al-Quran ni banyak. Imam Suyuti sebut dalam kitab Al-Itqan, dia kata ilmu tentang Al-Quran ini ada 80 ilmu, sekurang-kurangnya 80 ilmu yang mesti didalami. Antaranya kita kena tahu tentang ma'rifatun nasikh wal mansukh, kita kena tahu tentang ma'anil ayat, dan kita kena tahu perkara lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua ialah menguasai ilmu berkaitan sunnah yang pelbagai juga, yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti. Dia ada lebih kurang 100 ilmu yang berkaitan dengan sunnah yang kita mujtahid itu mesti kuasai, yang disebut juga dalam ulumul hadis. Kena tahu tentang hadis itu sendiri, dari segi muttasilnya, mufsalnya, hadis mu'dhalnya, muqatta', semua itu kita kena fahami lah. Hadis yang matruk, yang macam mana, mu'allal, yang macam mana, semua itu perlu dipahami oleh seorang mujtahid. Kemudian dia mesti menguasai ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ini yang dia mesti mulim, dan dia merangkumi banyak perkara, iaitu cara pendalilan, mengetahui tentang ta'arud wa tarjih, mesti mengetahui tentang dalalat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan ilmu qiyas itu sendiri pun dia kena mendalami. Kalau illah itu dia buat satu tesis, illah sahaja dalam bab qiyas itu satu tesis yang tebal. Kalau qiyas itu satu kursus kalau peringkat sarjana. Bahkan illah itu pun sendiri adalah merupakan perbahasan yang besar dalam usul fiqh. Itu baru berbincang dari sudut qiyas lah. Kita belum bincang lagi perkara lain yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh yang agak luas itu. Kemudian menguasai ilmu bahasa Arab seperti nahwu, saraf, dan perkamusan Arab, gharibul Quran, gharibul hadis pun dia kena tahu. Dan menguasai ilmu berkaitan as-siyaq ataupun konteks ayat dalam nas dan dalil. Itu pun kena tahu. As-siyaq ini sebahagian daripada usul fiqh, tapi dicerakinkan mengetahui tentang konteks ayat dalam nas dan dalil. Kemudian kena menguasai ilmu balaghah yang merangkumi ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani. Kalau kita pernah baca kitab Syekh Fadl Hasan Abbas rahimahullah taala, dia ada lebih kurang, dia tulis ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani ni lebih kurang 1000 muka surat, dua kitab. Itu pun kita boleh cuba dalami dululah untuk kita dilayakkan menjadi seorang mujtahid. Tapi itu baru basic. Kita kena tahu tentang mendalami tentang ilmu bayan, ilmu badi' dan ilmu ma'ani, sebab ini akan digunakan dalam mengistinbat hukum nanti. Dan mengetahui permasalahan ijma' dan khilaf yang berlaku antara para ulama, seperti perbezaan pandangan Imam Syafi'i dalam sesuatu isu. Sebab kalau kita mujtahid dalam mazhab Syafi'i saja pun kita kena tahu tentang pandangan Imam Syafi'i itu sendiri pun. Kalau disebut dalam kitab Wafi Qaulin, artinya pandangan qaul itu pandangan Imam Syafi'i yang ada berbeza pandangan dia. Mungkin di tempat lain dia berfatwa dengan yang lain. Kalau dia sebut Wafi Wajhin, maknanya khilaf ashab Syafi'iyah. Bukan pandangan Syafi'i, tetapi pandangan ashabu Syafi'iyah yang berlaku wujuh ataupun ada perbezaan pandangan yang banyak. Itu pun kita kena tahu. Kalau sekurang-kurangnya kalau kita mendalami dalam mazhab Syafi'i, kita kena tahulah istilah-istilah itu dan kita mulim dengan perkara tersebut. Kemudian menguasai ilmu akhlak dan ilmu mengubat hati ini, mudawatul qulub pun kena kuasai. Menguasai ilmu maqasid syariah, fiqhun nafs dan kaedah-kaedah syarak, mengetahui keadaan semasa dan realiti setempat. Ini semua sebahagian daripada syarat ta'hiliyah yang mesti ada kepada seorang yang ingin menjadi seorang mujtahid. Sebab itu dikategorikan mujtahid ini
Kalau kita lihat ada mujtahid mustaqil mutlak, yang mana mujtahid yang tertinggi peringkatnya ini macam Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal, ataupun imam yang mazhabnya sudah inqirat ataupun mazhabnya sudah pupus macam Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Laits dan sebagainya. Kemudian kita ada mujtahid mutlak ghair mustaqil macam Abu Yusuf Al-Muzani sehingga akhirnya Qadhi Abu Ya'la. Mujtahid at-takhrij ataupun mujtahid muqayyad seperti At-Tahawi, Ibn Al-Arabi, Al-Ghazali, dan mujtahid al-futiyah ataupun mujtahid at-tarjih seperti Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini peringkat dia tu dalam mujtahid ni yang paling bawah sekali lah. Itu pun hebat lah. Maknanya kehebatan dia terselah lah. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau kita baca kitab-kitab lama dulu, tuk guru pondok biasa dia membezakan di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini dari sudut karamah dia. Cuma nak percaya tak nak percaya tu itu terpulang lah. Antara karamah dia kata Al-Imam Ar-Rafi'i ini kalau dia menulis di bawah pokok maka dalam suasana yang gelap itu terang. Jadi cerah kalau dia menulis. Imam Nawawi ini kalau dia menulis akan keluar cahaya melalui tangan-tangannya. Itu disebut begitulah karamahnya. Jadi ulama terjih karamah Imam Nawawi berbanding karamah Imam Rafi'i. Itu tak apalah, itu perbincangan santai lah. Artinya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang disebut Asy-Syaikhan dalam mazhab Syafi'i ini merupakan tokoh besar. Dia di peringkat mujtahid al-futiyah ataupun mujtahid at-tarjih. Ibn Hajar dan sebagainya lagi lah. Jadi kedudukan mufti mujtahid ini dua yang teratas itu dua yang teratas iaitu mujtahid mustaqil mutlak dan mujtahid mutlak ghair mustaqil ini para ulama bersepakat bahawa fatwa yang dikeluarkan oleh setiap mujtahid mustaqil mutlak dan mujtahid mutlak ghair mustaqil ini diterima. Walau bagaimanapun mereka berbeza pandangan dalam penerimaan fatwa mujtahid at-takhrij dan mujtahid al-futiyah. Mereka berbeza pandangan. Artinya dalam Ibn Al-Arabi, Al-Ghazali, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, adakah mereka ini boleh mengeluarkan fatwa ataupun tidak? Mereka berbeza pandangan. Secara ringkasnya kita sebut pandangan mereka ini sebenarnya majoriti ulama menganggap mereka bukan mujtahid secara hakiki. Sebaliknya digelar sebagai mujtahid secara tersamu. Sebab mereka tidak mempunyai usul mazhab mereka sendiri, tetapi mereka menterjihkan pandangan dalam mazhab. Jadi ini adalah kerana mereka memberi fatwa secara nukilan saja, naqlan an, dalam mazhab saja dan bukannya pandangan mereka sendiri. Tapi Al-Hanafiyah pula berpandangan sebaliknya, iaitu mereka dibenarkan untuk memberi fatwa kerana syarat ijtihad hanyalah secara syarat aulawiyah, keutamaan saja. Dan mereka dibenarkan untuk berfatwa jika tidak ada mufti yang mujtahid. Sebenarnya perbezaan dua pandangan ini adalah kalau kita kata dari sudut lafzi saja, bukan istilah. Walaupun golongan majoriti itu tidak membenarkan mereka mengeluarkan fatwa, tetapi mereka ini sebenarnya masih dianggap mujtahid. Keilmuan mereka tidak terusik pun. Soalnya adalah di sudut teknikal saja. Sebab apabila mufti itu ditanya tentang soalan, orang yang bertanya, mustafti itu inginkan ijtihad daripada mufti tersebut. Kalau mufti itu masih berijtihad dalam kerangka pandangan orang lain, artinya sebenarnya dia tidaklah seorang mufti. Sebab dia hanya menakalkan pandangan orang lain. Sebab itu perbezaan pandangan itu. Hakikatnya mereka juga adalah mufti. Sama ada mereka menakalkan pandangan orang lain ataupun mereka mengambil pandangan-pandangan imam mereka, mereka tetap dikira sebagai seorang mufti mujtahid. Okey, kita nak lihat sedikit realiti semasa. Kita rekas sudah hari ni, hari Jumaat ni dia tak boleh cakap banyak sangat sebab di Kelantan, Terengganu semua ni cuti ni sepatutnya hari ni. Jadi realiti semasa terdapat 4 syarat terpenting yang perlu dipenuhi oleh seseorang mufti. Iaitu beragama Islam, mukallaf,
adil dan mujtahid. Jadi syarat mujtahid ini agak sukarlah untuk kita penuhi pada zaman sekarang. Justru bagi memastikan institusi fatwa terus berfungsi dengan baik, pendekatan yang boleh diambil ialah dengan merealisasikan fatwa jamaiyah, fatwa secara kolektif. Kita tak nak hurai secara panjang lebar tentang fatwa jamaiyah ini, tapi fatwa jamaiyah ini penting untuk kepentingan bersama umat Islam, sama ada di peringkat tempatan nasional maupun antarabangsa. Jadi isu semasa yang kompleks dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh individu ulama memerlukan kepada sinergi para ilmuwan dalam bidang kepakaran yang pelbagai. Jadi fatwa jamaiyah ini dapat menjadi platform kepada para ilmuwan untuk berbincang bagi mengeluarkan hukum, lengkap melengkapi antara satu sama lain dan mengurangkan risiko berlakunya kesilapan dalam fatwa. Sebab itu dalam hadis yang walaupun dipertikaikan dari sudut kesahihannya, tapi betul dari sudut maksudnya, ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar, yang paling berani dalam kalangan kamu untuk memberi fatwa, dia sebenarnya paling berani berhadapan dengan api neraka. Sebab soal memberi hukum ini bukan suatu kemegahan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita boleh mengelak untuk memberi hukum, itu lebih baik. Jadi tidak perlulah kita tergesa-gesa untuk memberi hukum, menjawab apa sahaja yang kita tahu. Tambahan pula kalau kita belum melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi untuk mengurangkan risiko-risiko ini, antara yang diaplikasikan sekarang dan perlu diperkuatkan ialah fatwa jamaiyah. Yang ini berlakulah dalam masyarakat kita. Fatwa secara kolektif inilah yang menjadi keutamaan, yang tentunya banyak kepala itu lebih baik daripada satu kepala. Jadi banyak yang berfikir itu tentunya kualiti hasil keputusan itu lebih baik. Kita sorot sedikit tentang pemilihan mufti ini. Saya ada buka tentang Dairatul Ifta Al-Am Al-Urduniyah di Fatwa Jordan, yang mana sekarang ni mufti besarnya ialah Syekh Abdul Karim Al-Khasawnah. Syekhuna lah, kita sempat dulu berguru dengan dia kitab Anwarul Masalik masa dia berada di Duar Nasim dulu. Jadi masa telah berlalu, sekarang dia menjadi mufti di negara Jordan. Jadi di Jordan ni uniknya dia ada pertandingan untuk memilih al-mufti. Ini terpapar dalam Facebook jabat mufti, jabat Dairatul Ifta inilah. Dia kata musabaqatu ta'yin muftin judud. Jadi musabaqah untuk menentukan mufti baru. Jadi tu'linu Dairatul Ifta al-'am an ijra' musabaqatil ikhtiyari 'adadin minal mufti. Jadi Dairatul Ifta al-'am ini di Jordan mengiklankan untuk diadakan musabaqah memilih beberapa orang mufti. Wa zalika yaumus sabtil muwafiq 30 hari bulan 10 nanti. Jadi siapa-siapa nak mohon nanti kalau ikut cukup syarat boleh lah. Pukul 10 pagi dia kata. Tapi syurutut taqaddum, syarat dia yushtaratu fi man yataqaddamu lil musabaqah ma yali. Syarat dia ada. Pertama, an yakuna hasilan ala syahadatil jami'iyyatil ula, baccalaureate. Dia kena ada sekurang-kurangnya baccalaureate BA fil ulum syar'iyyah, dalam ulum syarak. Bi taqdir la yaqillu an jayyid, sekurang-kurangnya jayyid. Kalau makbul tak boleh. Wa an yakuna qad madha ala husulihi 'alaiha muddah la taqil an 5 sanawat. Jadi graduate itu mesti sekurang-kurangnya sudah 5 tahun graduate. Kalau fresh graduate pun tak boleh. Dulu saya ingat Syekh Zuhaili yang datang ke Malaysia dulu, orang tanya dia berapa umur mufti ni, dia kata sekurang-kurangnya 40 tahun. Kalau ikut sini, kalau grade, biasanya orang Jordan ni grade umur 22. Artinya 26 tu boleh apply, 27 tahun tu boleh apply lah. Boleh tak boleh, belum tentu lagi. Kemudian antakuna syahadatu min jami'ah mu'taraf biha wa dirasah bil intizam. Syahadah itu mesti daripada universiti yang diiktiraf lah. Bukan syahadatul zur lah. Mana syahadah yang diiktiraf. Kemudian an yakuna urduniyal jinsiyah. Ini masalah sikit lah.
dia mesti kerakyatannya orang Jordan. Kemudian ayakuna husnas sirah was suluk, mesti sirahnya bagus dan suluknya bagus. Ini adalah tadi, syarat adalah tadi. Seorang yang adil lah. Ayakuna husnas sirah was suluk. Dan husnas sirah ni penting ya. Sebab kalau kita lihat pun bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW ni berjaya, sebab orang tak boleh nak cari skandal Nabi Muhammad SAW. Sebab sirah dia bagus. Kalau nak jadi ahli politik pun husnul sirah tu penting. Sebab kalau kita ada rekod yang tak baik, orang ungkit kemudian. Kalau rekod tu cantik, orang nak ungkit pun tak boleh. Jadi mufti pun begitu. Dia husnul sirah wassuluk. Kemudian at-taqayyud tam, ini prosedur biasa. At-taqayyud tam bi ijra'atis salam al-amah. Bila semua ni kena pakai mask sebagainya. Talaqid mat'um, dia kena ada al-laqah. Kena ambil vaksin dulu baru boleh hadir. Jadi kalau anti vaksin tak boleh hadir jadi bertemu dengan mufti lah. Apa yang akan ditanya dalam musabaqah itu, madatul musabaqah sayakun imtihan fil mawad al-atiyah. Ini syarat nak jadi, antara syarat nak jadi mufti di Jordan ni. Al-waraqatil ula, kertas pertama dia macam ambil SPM lah, al-fiqh wa usuluhu wal ahwal asy-syakhsiyah. Kena fiqh dan usul, ahwal syakhsiyah, undang-undang keluarga lah berkaitan. Pertama kena tahu tentang matnul minhaj. Kena muling matan minhaj. Matan minhaj lil Imam An-Nawawi ma'a ayyi syarhi. Berserta dengan mana-mana syarah. Sirajul Wahhaj ke, Munir Muhtaj ke, ikutlah. Tapi kena muling matan minhaj pertama. Kemudian al-ahwal syakhsiyah, yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah ini, Qanun al-ahwal asy-syakhsiyah al-Urduni ma'a syarh mujaz. Kena tahu tentang undang-undang ahwal syakhsiyah Jordan dengan syarah yang mujaz. Kemudian kitab usul fiqh, kena baca sekurang-kurangnya Abdul Wahab Khalaf ini. Jadi ini kitab barulah. Warakah yang kedua, al-waraqatus tsaniyah at-tafsir. Kena muling tafsir. Kitab tafsir Al-Jalalain. Baca kitab tafsir Al-Jalalain. Kemudian al-hadis, kitab taysir mustalah al-hadis. Taysir mustalah al-hadis. Kemudian ma'rifatul ma'ani ahaditsil ahkam al-waridah fi kitab Umdatil Ahkam. Kena tahu makna hadis hukum yang ada dalam kitab Umdatil Ahkam. Tauhid, kena tahu sekurang-kurangnya syarh Jawharatit Tauhid. Daripada mana-mana kitab. Kemudian nahwu, sekurang-kurangnya kena tahu syarhul ajrumiyah. Syarh ajrumiyah kena tahu daripada mana-mana kitab. Kemudian al-ilmam bil ma'rifah wa thaqafah al-ammah. Kena muling, kena menguasai tentang isu-isu semasa dan apa namanya kita kata kena musaqqaf lah dengan thaqafah ammah, dengan thaqafah ammah. Kemudian wa yushtaratu lin-najihin fil imtihan, syarat juga orang yang berjaya dalam perinsan ni, ijtihadul muqabalah asy-syakhsiyah, dia kena al-qira'ah al-jayyidah min al-Quranil Karim ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Kena baca Quran dengan baik berserta dengan mura'ah hukum-hukum tajwid. Ialah mufti kalau baca Quran pun tak apa okey, tak boleh lah, sebab mufti ni dia menjadi contoh. Kemudian as'ilah fi as-saqafah al-ammah, soalan tentang saqafah ammah, fiqh dan akidah. Jadi kalau dia kata ala raghibin bil musyarakah fi hadhil musabaqah muraja'atul daratul ifta al-am syari' al-urdun di takdim talabat. Jadi yang minat tu boleh rujuk kalau ada siapa-siapa yang nak jadi mufti. Okey. Ini syarat minimal. Artinya yang lebih baik itu yang akan dipilih. Itu di Jordan ya. Di Malaysia ni tak ada pula pertandingan begini ya. Kalau kita lihat syarat kelayakan mufti di Malaysia dalam enactment ataupun kalau di wilayah di akta sebagainya, perhatikan mufti ini dibuat oleh raja atau sultan atau yang di-Pertuan Agong setelah menerima persetujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri atau yang di-Pertuan Negeri lah, bagi negeri-negeri yang tak ada sultan. Kalau kita tengok contoh Selangor dalam enactment pentadbiran agama Islam, dia kata dulu Yang Maha Mulia Sultan adalah melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor.
pelantikan mufti dan timbalan mufti hendaklah disiarkan dalam warta. Jadi apabila seksyen ini mula berkuat kuasa, orang yang menjadi mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor sebelum seksyen ini mula berkuasa hendaklah disifatkan telah dilantik di bawah seksyen ini sebagai mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor dan hendaklah terus memegang jawatan itu. Kalau yang lebih detail sedikit ialah kita lihat enactment negeri Sabah dalam seksyen 4 sebut yang di-Pertua Negeri atas syur majlis dengan persetujuan menteri boleh melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi mufti kerajaan bagi negeri. Jadi yang di-Pertua Negeri atas syur majlis selepas berunding dengan mufti boleh melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi timbalan mufti kerajaan bagi negeri. Jadi seorang yang layak dilantik di bawah subsection 1 dan kurungan 2 jika dia pertama seorang warga negara, seorang yang arif tentang hukum syarak. Sabah ada pendetailan itu. Dan seorang yang mempunyai pengetahuan tentang undang-undang Islam yang berkuat kuasa di negeri. Tak apalah ala ayyi halnya, sebelum lantikan di mana-mana negeri pun akan dikenal pasti calon yang benar-benar layak lah. Dan mufti yang ada ini sebenarnya semuanya telah mencukupi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi penutupnya, kelayakan mufti merupakan salah satu garis panduan fatwa terpenting yang perlu diambil kira bagi suatu proses pelantikan mufti atau mendapatkan pandangan hukum. Jadi piawaian minimum yang perlu dimiliki oleh pemberi fatwa telah jelaskan dan mengambil kira situasi dan realiti semasa. Garis panduan ini selari dengan salah satu prinsip ketelitian fatwa, iaitu menyerahkan urusan fatwa kepada ahlinya yang telah memenuhi syarat sebagai seorang mufti. Sebab dalam kecermatan dan ketelitian sesuatu fatwa, kita mesti bertanya fatwa kepada orang yang layak. Dan orang yang layak ini mempunyai syarat-syarat yang telah kita nyatakan tadi. Saya ingat sekadar itu saja pembentangan pada petang ini secara ringkasnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Manan atas pembentangan yang saya kira sangat memberi pencerahan yang baik kepada kita berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu berkenaan dengan fatwa sorotan kelayakan mufti. Ada disebut oleh Profesor Madya Dr. Abdul Manan tadi mengenai syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria yang akan diambil kira sebelum seseorang itu dilantik sebagai mufti. Dan pembentang kita sebentar tadi juga ada membuat satu perbandingan dengan amalan atau praktis yang telah dibuat di sebuah negara Islam di Jordan yang ada pertandingan. Maknanya dia terbuka kepada siapa yang merasakan dia memenuhi syarat-syarat yang telah dinyatakan, dia boleh apply. Maknanya dia boleh bagi permohonan dan juga memenuhi proses-proses yang telah ditetapkan. Sekiranya memenuhi syarat tersebut, dia boleh dilantik. Jadi mungkin praktis itu belum berlaku lagi lah di Malaysia kita ni, mungkin prosedur itu belum lagi berlaku. Dan di segi kelayakan umur dan sebagainya tadi, kalau di peringkat awal pembentangan tadi Dr. Abdul Manan ada sebut di segi selepas graduation, 5 tahun selepas graduasi boleh boleh apply. Jadi kita lihat di Malaysia ni, saya lihat secara umum kalau daripada mufti seluruh Malaysia ni, kebanyakannya yang agak berusia lah, yang kita boleh katakan 60 ke atas dan sebagainya. Cuma yang saya nampak yang agak muda di kalangan mufti-mufti ni adalah mufti yang baru dilantik baru ini daripada Selangor, Datuk Anhar Oper, adalah usianya sekarang lebih kurang sebaya dengan pembentang kita hari ini, iaitu tahun 76 lahirnya, iaitu lebih kurang 45 tahun. Saya kira itu antara mufti yang termuda lah. Yang lain tu Dr. Mazhar ataupun mufti wilayah asalnya awal 50-an atau hujung 40-an. Jadi saya membuka ruang kepada peserta kita pada hari ini. Sekiranya ada sebarang persoalan, kemusykilan yang ingin diajukan, tajuk kita hari ini lebih kepada kriteria syarat-syarat pelantikan mufti, sejauh mana amalan yang kita buat di Malaysia ini boleh dikira yang terbaik, ataupun ada ruang-ruang penambahbaikan yang kita boleh cadangkan, atau apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa ada yang nak dipersoalkan, ditanya berkenaan dengan isu ataupun
persoalan pelantikan mufti, kelayakan-kelayakan, kriteria-kriteria dan syarat-syaratnya. Jadi saya buka kepada persoalan, kita berada di dalam sesi soal jawab. Jika ada yang nak bertanya secara langsung, saya serahkan kepada yang nak bertanya, boleh onkan mic. Sekiranya nak tanya di dalam chat pun boleh. Ada yang nak bertanya? Sebelum itu, sambil-sambil menantikan soalan, saya ingin memaklumkan ada di dalam ruangan chat ataupun ruangan chat tersebut, chat box ada ruangan komen, ada link untuk pendaftaran, mengisi borang untuk pendaftaran. Kalau kaki tangan ataupun pelajar USIP, ia akan dikira sebagai rekod kehadiran lah, yang akan dikira sebagai markah untuk kehadiran lah, CPD, dan juga satu lagi untuk pelajar ada kiraan markahnya jugalah untuk partisipasi di dalam program anjuran universiti. Jadi sekali lagi saya mengalung-alungkan, sekiranya ada apa-apa yang nak diajukan persoalan kepada pembentang kita. Okey, saya bacakan soalan yang ditanya oleh sahabat saya Dr. Mahidin. Pada pandangan doktor, adakah silibus pengajian di USIM IPTA sekarang ini mencukupi untuk melayakkan seseorang itu memenuhi syarat sebagai seorang mufti? Itu soalan yang pertama. Mungkin kita terus jawab dulu atau terpulang kepada Dr. Abdul Manan. Macam mana, nak jawab dulu atau nak tunggu soalan yang lain? Jawab dulu. Dia ada dua cara nak jawab ni. Saya cara kalau ahli akademik dia jawab terus. Kalau ahli politik dia kumpul dulu, lepas tu dia pilih lah mana dia nak jawab. Apa jawab terus apa? Nak jawab tu Okey. Sebenarnya tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Soalnya ialah kita perlu memahami sebagaimana yang disebut tadi, jelas dalam syarat-syarat mufti itu, untuk menjadi seorang mufti tentulah satu perkara yang tidak mudah sebenarnya. Sebab saya sengaja menyebutkan syarat-syarat itu supaya kita pada hari ini tidaklah terlalu berani untuk memberikan sesuatu hukum itu, dan kita tidaklah terlalu berani untuk mencela para ulama, sebab apa yang kita cedok itu sebenarnya daripada ilmu-ilmu mereka juga, dan mengambil pandangan-pandangan mereka itu tentulah mengambil kepada sandaran-sandaran tertentu. Mengambil pandangan-pandangan ulama itu tentulah ulama itu mengambil pandangan-pandangan berdasarkan metodologi yang ditentukan oleh disiplin tertentulah. Kalau kita melihat di Malaysia, di IPT, sebenarnya pengajian itu perlulah saling melengkapi antara satu sama lain. Tidaklah boleh berpada sahaja dengan pengajian di institusi-institusi pendidikan ini. Kelebihan di institusi pendidikan tinggi ini ialah dari sudut metodologi. Mungkin itu ada kelebihan sedikit. Tetapi dari segi ilmu teras kepada memperkayakan dari sudut pemahaman pembacaan kitab dan juga memahami tentang kitab-kitab asas dan sebagainya, tidak boleh lari daripada seorang yang memahami secara talaqi ataupun memahami secara berguru daripada guru yang digurukan itulah. Artinya di peringkat universiti ada manfaatnya, tetapi tentulah tidak mencukupi kalau kita berpada dengan itu saja. Perlu juga dilihat kepada cara yang tradisional itu untuk melengkapi sistem yang ada di universiti. Sebagaimana di peringkat tradisional juga elok sekiranya juga mengambil manfaat daripada perkara yang ada di universiti, terutama yang saya sebut tadi tentang ilmu-ilmu berkait dengan penyelidikan. Sebab penyelidik itu sebenarnya menepati juga ciri-ciri mujtahid. Cuma penyelidik yang macam mana? Kalau penyelidik yang sekadar memahami secara superficial, secara tidak tuntas dari sudut keilmuannya, maka tidak ke mana jugalah. Tetapi seorang penyelidik yang menguasai ilmu alat dan ilmu teras tadi semua sekali, tentunya dia mempunyai kelebihan. Artinya di peringkat universiti saja, kalau kita berpada dengan apa yang ada di universiti saja, sudah tentulah kita
tidak berupaya untuk mendalami susu galur kitab-kitab yang lama itu, dan tentunya mendalami kitab-kitab yang lama itu memperlukan satu metodologi lain yang sebenarnya tidak ada dalam pengajian rasmi di universiti-universiti. Sebab universiti-universiti ini dia cedok sedikit demi sedikit lah. Terutamanya sekarang ni zaman OBE dan sebagainya, lagilah dilompat-lompat, diambil tempat-tempat yang tertentu saja yang tidak memungkinkan untuk mendalami daripada susu galur yang sebenar itu. Itu saja, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Permanan. Ada soalan yang seterusnya, ada banyak soalan lagi saya akan bacakan. Terusnya daripada Puan Azhar, Puan Azhar, pustakawan kita. Soalannya, Doktor, saya tertarik dengan senarai buku yang menjadi syarat dalam musabaqah untuk kelayakan mufti di Jordan. So bagaimana dengan para pelajar FIFA di USIM, ada senarai buku-buku yang perlu mereka hadamkan sebagai senarai rujukan? Adakah ada buku tu di dalam senarai silibus? Untuk secara asasnya boleh diambil panduan daripada apa yang dibentangkan tadi. Itu antara kitab-kitab asas yang perlu dipahami lah. Dengan tambah lagi kitab-kitab yang lain. Maknanya dalam mengenali kitab-kitab itu, kitab-kitab asas itu perlu kita fahami terlebih dahulu. Dan saya percaya kalau soalannya tentang FIFA itu, untuk sebagai silibus secara khususnya tidak ada lah, tapi sebagai rujukannya ada, cuma tidak dibaca secara detail. Jadi tugas untuk membaca secara detail ni kena cari guru lah untuk membaca secara detail. Itu saja. Kita jawab reka hashtag orang politik, dia tak boleh jawab panjang sangat. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya daripada media Wahyu yang berbagi Profesor Madia, Doktor, apakah pendapat adakah terdapat fatwa yang boleh dicabar lantaran berdasarkan analisis tertentu didapati agak lemah dari segi istinbat dan faktor keahlian mufti tersebut, kadang kerana pengaruh siasah dan sebagainya. Ini kerana sebahagian berhujah ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Jadi itu soalannya lah, berkenaan sama ada sesuatu fatwa tu boleh diperbahaskan atau dipertikaikan. Okey, kita kena jelas ya. Kalau kita lihat sejarah pun, Imam Syafi'i pun dia ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadid itu dalam banyak keadaan membatalkan qaul qadim lah, melainkan dalam beberapa isu. Artinya boleh saja fatwa-fatwa yang baru itu dibuat. Kalau kita tengok fatwa di Malaysia pun dulu tentang ASB umpamanya. Dulu fatwanya haram, tetapi adakah berubah itu kerana berubah dari sudut prinsip? Tidak. Sebenarnya berubah itu kerana telah dipatuhi syarat-syarat yang diletakkan sehingga dia sudah tidak menjadi haram lagi. Artinya dia boleh berubah. Sebab fatwa ini ada hukum agama ini ada yang bersifat fleksibel, ada yang bersifat prinsip. Yang bersifat prinsip umpamanya riba itu haram, itu tak boleh berubah lah. Tapi ada yang bersifat marin, artinya ada yang bersifat yang fleksibel. Contoh kalau ada fatwa sekarang ini, fatwa kita kena pakai mask umpamanya, pakai topeng muka lah, penjarakan 2 meter. Itu fatwa dalam keadaan semasa, melihat semasa. Dan fatwa itu boleh saja berubah nanti apabila semua orang 80% ataupun telah ada herd immunity, fatwa itu akan berubah. Tidak lagi diwajibkan pakai mask, tidak lagi 1 meter penjarakan dalam solat dan sebagainya. Itu fatwa-fatwa yang akan berubah mengikut keadaan masalah dan keadaan-keadaan tertentu. Dan sebab itu agama Islam ini dia bersifat anjal dalam setengah keadaan lah. Okay. Pada Dr. Manan atas respon saya tertarik untuk mengaitkan apa yang disebutkan oleh Dr. Manan tadi. Dalam enactment memang ada disebutlah kuasa jawatan kuasa fatwa selain daripada mengeluarkan fatwa baru, dia juga berkuasa untuk menasahkan fatwa-fatwa yang terdahulu ataupun membuat penambahbaikan atau modifikasi. Itu bidang kuasa majlis fatwa lah. Sekiranya fatwa terdahulu tu mungkin dah tak relevan dengan waktu semasa
ataupun perlu penambahbaikan. Jadi maknanya mengubah fatwa terdahulu tu bukanlah benda yang asing kerana dia telah termaktub dalam enactment yang memberi kuasa kepada majlis fatwa lah, selain daripada mengeluarkan fatwa-fatwa bagi isu-isu yang baru. Seterusnya soalan berikutnya kepada pembentang kita, adakah ahli jawatankuasa fatwa mufti negeri juga perlu dengan syarat sebagaimana mufti? Maknanya adakah syarat yang kita sebut untuk mufti tadi ni terpakai juga untuk mereka yang menjadi anggota jawatankuasa fatwa? Ya, sepatutnya begitu. Sebab itu kita showkan fatwa jamaiyah, fatwa secara kolektif, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi syarat untuk hukum ini dia mesti mengeluarkan fatwa ini, dia mesti mulim dengan perkara-perkara yang kita sebut tadi. Cuma sekarang ni nak cari yang perfect macam tu tak adalah. Sebab itu ada digelar mufti darurat dan sebagainya. Pilih yang terbaik dalam kalangan kita, itu saja yang setakat yang ada. Okay. Allahu a'lam. Maknanya kalau nak tunggu nak cari untuk perfect tu mungkin tak dapat lah. Jadi kita ambil yang terbaik yang di kalangan yang ada. Mungkin itu yang cuba dimaksudkan. Macam mujtahid mutlak itu memang tak ada dah. Itu confirm tak ada. Okay. Kemudian ada soalan lagi yang terakhir mungkin dalam chat box ni atau ruangan komen ni, iaitu daripada saudara Muaz Imran. Adakah Malaysia mampu untuk mengadakan atau mewujudkan institusi seperti Darul Ifta yang ada di Mesir? Kerana penting juga seorang alim itu di samping hebat pada teori, perlu juga melalui kursus bengkel untuk mahir dalam pengeluaran fatwa, istinbat hukum atau mengeluarkan fatwa. Bagaimanakah ahli majlis jawatankuasa fatwa negeri ini dipilih? Adakah dengan jemputan meritokrasi atau bagaimana? Saya kira macam ada dua soalan lah di situ berkenaan dengan penubuhan Darul Ifta, dan yang kedua tu, soalan yang kedua adalah berkenaan apakah kriteria pelantikan ahli jawatankuasa fatwa? Apa kriteria syarat-syarat yang diambil kira? Okey, silakan. Jadi dengan berbekalkan semangat Malaysia boleh, tentulah boleh. Cuma isunya mau buat tak mau buat lah. Malaysia pun sebenarnya menghantar pegawai-pegawai istimbat dan sebagainya ke Darul Ifta di Mesir dan sebagainya. JAKIM juga menghantar. Artinya berkongsi dan juga mengambil manfaat daripada Darul Ifta yang sedia ada. Dan Malaysia pun saya fikir ada ditubuhkan, dipanggil apa, Fiqh Akademi Antarabangsa Malaysia ke apa yang baru ditubuhkan di bawah JAKIM. Artinya dia akan berfungsi untuk melaksanakan pendidikan dan perkara-perkara yang berkait dengan fatwa ini. Dan perkara-perkara yang berkait dengan fatwa ini sentiasa ditambah baik oleh pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak berkuasa agama, dan sentiasa dibuatlah. Saya percaya itu berlaku. Tentang ahli majlis jawatankuasa fatwa ini terpulang kepada negeri masing-masing. Terengganu melalui majlis ada istiadat dan sebagainya, penamaan calon dilihat dan sebagainya, itu dipilih dengan teliti sebenarnya, walaupun tidak ada musabaqah itu, tapi pemilihan-pemilihan itu dibuat oleh mereka yang punya wisdom dan juga keilmuan, memilih mereka yang layak dalam jawatankuasa fatwa dan mufti itu sendirilah, dan dapat perkenan daripada sultan dan raja memerintah. Okey. Saya ingat tak adalah soalan tu. Jangan tanya banyak-banyak soalan. Sebabnya saya tak suka sangat soalan ni. Jadi kalau ada soalan lagi boleh hantar pada Ustia, kita fikir nantilah jawab tak jawab sebagainya. Okey, terima kasih. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja sesi kita pada petang ini. Soalan-soalan tu telah pun direspon dengan baik sekali oleh penceramah atau petang kita, Dr. Abdul Manan. Saya kira apa yang telah pun kita bincangkan pada hari ini, interaksi antara pembentang dan juga dengan peserta melalui soal jawab ini, kita telah mencapai objektif. Tujuan kita pada webinar siri yang ketiga ini, iaitu untuk mendapat pencerahan daripada tajuk yang telah dipilih oleh pembentang. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun hadir, yang saya perasan ada yang hadir sejak daripada sesi awal lagi, setia bersama dengan program ini, sesi yang kedua pun ada juga hadir, dan ketiga. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada siri yang keempat yang akan dimaklumkan nanti jadualnya. Dan
tajuk pun akan dimaklumkan kemudian. Selalunya kita buat pada hari Jumaat penghujung bulan lah sebagai salah satu program yang mana kita tahu Siraj ni adalah satu entiti yang ditubuhkan di USIM sebagai PTJ yang menitik beratkan pematuhan syariah antaranya. Jadi kita nak mewujudkan suasana di masyarakat ataupun khususnya warga USIM yang memahami konsep syariah tersebut dengan harapan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian dan juga boleh dapat manfaat juga untuk warga di luar USIM juga yang sama-sama mendengar sesi-sesi yang telah kita susun. Jadi hanya sekadar itu saya kira untuk sesi kita pada webinar sesi yang ketiga atau siri yang ketiga ini, saya sebagai moderator bagi pihak penganjur, Siraj dan juga Jabatan Pendaftar mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi memberikan sokongan dan dukungan. Mohon maaf juga sekiranya ada kesilapan sepanjang penganjuran majlis ini. Saya dengan itu ingin menutup majlis kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Kafaratul Majlis dan Suratul As, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat. Terima kasih sekali lagi pada Profesor Madya Dr. Abdul Manan, seterusnya semua yang hadir. InsyaAllah jumpa lagi pada sesi atau siri yang berikutnya nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Minta maaf. Terima kasih. Syukran.